أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati pensyarah bagi madah Al-Balaghah pada semester 3 ini, iaitu Ustazah Nurmila binti Nuruddin alias Cik Ahmad, dan sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Jadi pada hari ini saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya akan membentangkan, iaitu pembentangan pertama tugasan 3 Al-Badi'. Jadi sebelum-sebelum ini dalam Al-Balaghah ini kita telah mempelajari dua furu' ataupun dua cabang, iaitu ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari ataupun menelusuri cabang yang ketiga dalam ilmu Al-Balaghah, iaitu Al-Badi'. Jadi kita akan mempelajari ataupun kita akan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Al-Badi' dalam ilmu Balaghah. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan ilmu Badi', iaitu ta'rif ataupun definisi ilmu Badi'. Ilmu Badi' ini ialah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara yang ditetapkan untuk menghiasi kalimah dan memperindah-kannya, serta keistimewaan yang dapat membuat kalimat itu semakin indah. Jadi secara keseluruhan ataupun secara umumnya, maksud ilmu Badi' ini adalah cara-cara untuk kita mengindahkan kalimat-kalimat ataupun percakapan kita dengan orang lain, ataupun percakapan ataupun baik-baik dan sebagainya. Jadi dalam ilmu Badi' ini terbahagi kepada dua bahagian pula, iaitu muhassinatul ma'nawiyah dan juga muhassinatul lafziyah. Jadi kita pergi kepada muhassinatul lafziyah dahulu. Muhassinatul lafziyah ini ataupun bahasa mudahnya adalah keindahan pada lafaz, iaitu pada percakapan ataupun pada tutur kata kita. Iaitu pada lafaz lah. Sebagai contoh ataupun pembahagian dalam muhassinatul lafziyah ini pula ada tiga bahagian, iaitu as-saj'u, al-jinas dan juga al-iktibas. Jadi penerangan secara mendalam berkaitan dengan muhassinatul lafziyah ini akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya lagi akan datang nanti insya-Allah. Dan seterusnya, bahagian yang kedua dalam ilmu Badi' ialah al-muhassinatul ma'nawiyah, iaitu keindahan makna. Jadi subtopik ataupun bahagian dalam muhassinatul ma'nawiyah ini pula terbahagi kepada 6, iaitu al-muqabalah, at-tawriyah, at-tibaq, husnul ta'lil, ta'kidul madah bima yushbihu, az-zim wa aqsuh, ataupun dan last sekali adalah uslubul hakim. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan as-saj'u dan apakah yang dimaksudkan dengan al-jinas, dan yang terselah sekali adalah apakah yang dimaksudkan dengan al-iktibas berserta dengan contoh-contoh. Itu sahaja. Assalamualaikum. Saya Ahmad Ihsan bin Muhammad Najib, nombor metrik 056137. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya sebentar tadi pada bahagian jinas. Okey, mulanya pengertian. Apa itu jinas? Jinas ialah dua lafaz yang sama pada sebutan tetapi berlainan pada makna. Jinas terbahagi kepada dua. Yang pertama, jinas tam. Jinas tam adalah lafaz yang sama pada sebutannya dalam empat hal, empat keadaan, iaitu jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf dan turutan huruf. Okey. Yang kedua, jinas ghair tam. Jinas ghair tam adalah dua lafaz yang hampir sama sebutannya, iaitu antara dua lafaz tu tidak sama
pada salah satu dari 4 keadaan tadi. Jenis huruf, harakat huruf, jumlah huruf, turutan huruf. Okey, baik. Dalam surah An-Najmi, terdapat satu contoh yang kami temui, iaitu pada ayat yang ke-48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini adalah jinas yang berbeza pada satu huruf dan berbeza juga pada makhrajnya. Pada ayat ini adalah dalam kategori jinas ghair tam. Okey, pada perkataan aghna dan aqna, perbezaannya pada huruf ghin dan qaf. Aghna bermaksud memberi kekayaan dan aqna pula bermaksud memberi kecukupan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Amir bin Rosdi, nombor metrik 056989. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang iqtibas. Okey, yang pertama, pengertian iqtibas ialah mengambil sesuatu petikan dari Al-Quran ataupun hadis, lalu dimasukkan ke dalam percakapan atau syair tanpa dijelaskan bahawa petikan yang diambil tersebut diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Maksudnya iqtibas ni dalam percakapan kita, kita menyelip ayat Al-Quran ataupun hadis tanpa menyatakan sumber asal Al-Quran ataupun hadis tersebut. Ia juga boleh kita ubah sedikit ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis tersebut mengikut kesesuaian keadaan semasa. Contohnya, kita ubah dari segi domir, macam ana bakhi'un nafsaka jadi ana bakhi'un nafsika. InsyaAllah saudara Ilmullah akan menerangkan sedikit contoh tentang iqtibas. InsyaAllah saya akan memberikan sedikit contoh-contoh untuk iqtibas. Di sini kami berikan dua contoh. Pertama, ya syabab amanu bin Nabi Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi maksudnya ialah, wahai pemuda, berimanlah pada Nabi Muhammad yang tiadalah yang diucapkannya itu yakni Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang dihajukan kepadanya. Dan untuk contoh yang kedua, Rabbi man talibul ilmi utakabbaru bi'annihi zanna innahu min awliya Allah. Ya abnai fala tazku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maksudnya, berapa ramai penuntut ilmu yang sombong dengan ilmunya kerana menyangka bahawa dia daripada wali-wali Allah. Wahai anak-anakku, janganlah kamu berasa dirimu suci. Dia, yakni Allah, Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. So, baiklah, saya akan menyambung untuk penerangan as-saj'ah. As-saj'ah adalah sama dua fasilah, yakni ayat atau bait, atau satu fasilah pada huruf akhir. Al-faslu al-thani atulu min al-awwal. Al-faslani mutasawiyaini la yazidu ahaduhuma 'ala al-akhir. So, saya bagi contoh dalam surah An-Najm ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surah An-Najm ayat 1 dan 2. So, kalau kita tengok, kita lihat pada huruf terakhir yang berada dalam ayat 1 dan 2, iaitu kedua-dua huruf pada akhir baris tu ataupun bait itu adalah sama. Tu sebagai contohnya. Okay, sekian, saya akan serahkan penerangan seterusnya kepada sahabat saya. Saya Ahmad Tirmizi bin Muhammad Zaki, nombor matriks 055768. Baiklah, kita sambung dan ini merupakan penutup. Apa kelebihan kita mempelajari ilmu badi'? Yang pertama, kita dapat tambahkan kalimah-kalimah
dalam penulisan. Bila kita belajar ilmu badi', kita pasti akan dapat kalimah-kalimah yang baru, yang cantik-cantik, yang jarang-jarang kita jumpa. Kita boleh letakkan dalam kita punya karangan ataupun tulisan kita. Yang kedua, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan bahasa. Nak kata bahasa Arab ni, dengan adanya ilmu badi', bahasa Arab ni jadi satu bahasa yang sangat cantik. Banyak sangat dia punya, orang kata, keistimewaan dia punya kelainan dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, dapat memahami penafsiran Al-Quran dan hadis dengan baik. Bila kita belajar ilmu badi' dalam Al-Quran, dalam hadis, ada hadis-hadis yang ataupun ayat Quran yang menggunakan tulisan seperti ilmu badi', iktibas, jinas, sajak. Jadi bila kita belajar tiga benda ni, ilmu badi', kita dapat fahami sesuatu dalil dan hadis itu dengan baik. Jadi bagaimana cara kita nak tambah baikkan ilmu badi' dalam diri kita ni, dalam penulisan kita? Yang pertama, kenalah praktikkan bahasa Arab dalam kehidupan seharian kita. Bila kita praktik selalu, kita cakap selalu dengan orang macam bahasa Melayu, kita cakap hari-hari, kita dengar hari-hari, akhirnya benda tu jadi kebiasaan. Macam kita kecil-kecil dulu kan. Yang kedua, banyakkan membaca. Bila kita banyak baca, kita akan banyak idea. Bila kita banyak idea, kita boleh buat iktibas, kita boleh buat sajak, kita boleh buat jinas, dan kita boleh fahami semua ilmu badi' itu dengan mudah. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.